Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anak-anak, selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'azai Batin. Hari ini kita jumpa lagi selepas kita bercuti sepanjang PKP dan juga cuti Hari Raya. Okey, untuk hari ini saya akan ajar tajuk baru untuk Sirah tahun 4. Okey, sebelum saya masuk tajuk baru, kita pergi kepada tajuk sebelum ni yang saya ajar berkenaan dengan peperangan Bani Mustalaq. Okey, sekiranya ada buku teks, boleh buka buku teks, tengok pada muka surat 22, peperangan Bani Mustalaq. Okey, peperangan Bani Mustalaq saya akan ceritakan secara ringkas. Sebelum ni saya dah bagi nota dan saya akan ceritakan kembali secara ringkas berkenaan dengan peperangan Bani Mustalaq. Okey, peperangan Bani Mustalaq berlaku pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Di antara tentera Islam menentang Bani Mustalaq yang berada di pinggir kota Madinah. Okey, peperangan Bani Mustalaq ini berlaku yang pertama akibat daripada campur tangan kaum Bani Mustalaq dalam peperangan Uhud. Mereka membantu tentera kafir Quraisy untuk menyerang Madinah pada waktu itu, dan selepas daripada perang sekali lagi mereka menyiapkan bala tentera untuk menyerang Madinah buat kali kedua. Tetapi perkara ini telah dihidu oleh Rasulullah SAW lebih awal, dan Rasulullah mempersiapkan bala tentera untuk menyerang Bani Mustalaq sebelum Bani Mustalaq menyerang Madinah. Okey, dalam peperangan Bani Mustalaq, Rasulullah bersama, tak silap saya, dengan 30 tentera berkuda dan 700 tentera pejalan kaki. Dan mereka bergerak daripada Madinah ke Bani Mustalaq. Sebelum itu mereka singgah di satu tempat dipanggil Murasyid. Murasyid itu adalah satu tempat yang mana terdapat mata air yang membolehkan tentera Islam untuk mengisi air dan juga berehat. Sebab itulah selain daripada peperangan Bani Mustalaq, dia juga dikenali sebagai peperangan Al-Murasyid. Okey, selepas itu Rasulullah telah menyerang perkampungan Bani Mustalaq itu pada awal subuh, menyebabkan tentera Bani Mustalaq tadi tidak dapat membuat persediaan dan akhirnya mereka tewas. Dalam peperangan itu Rasulullah dapat menawan kesemua penduduk ataupun tentera Bani Mustalaq. Okay, dalam peperangan ini satu peristiwa besar yang berlaku, iaitu kemasukan beramai-ramai tentera Bani Mustalaq ataupun kaum Bani Mustalaq kepada Islam. Ekoran daripada perkahwinan seorang puteri daripada pembesar Bani Mustalaq, iaitu ketua Bani Mustalaq yang bernama Barrah. Selepas berkahwin dengan Rasulullah, Barrah tadi ditukar nama kepada Juwairiyah. Akhirnya dengan pengislaman Juwairiyah ataupun Barrah tadi, seluruh penduduk di Bani Mustalaq memeluk Islam. Okay, itu secara ringkas, dan kamu boleh baca dalam muka surat 22, 23 berkenaan dengan peristiwa keseluruhan peperangan Bani Mustalaq. Okey, hari ini saya nak ajar tajuk baru, iaitu kesinambungan daripada peperangan Bani Mustalaq. Ada satu cerita pada tahun yang sama dan cerita yang berlainan. Okey, dalam tajuk ini kita akan melihat bagaimanakah satu tindakan yang dibuat oleh orang-orang munafik ini memfitnah seorang wanita yang suci melakukan perkara-perkara yang mungkar. Okey, tajuk kita adalah berkenaan dengan cerita dusta. Okey, cerita dusta. Cerita dusta ini tidak melibatkan ramai orang. Saya bagi ringkasan sedikit berkenaan cerita dusta, iaitu yang pertama melibatkan Sayyidatina Aisyah, yang kedua melibatkan Safwan bin Mu'tal, yang ketiga melibatkan Abdullah bin Ubay. Okey, Abdullah bin Ubay. Kita tahu Abdullah bin Ubay dalam peperangan Uhud, dialah yang mencetuskan ketidakpuasan hati sebilangan tentera Islam pada waktu itu, menyebabkan mereka menarik diri daripada peperangan Uhud, dan dari situlah Abdullah bin Ubay ini mendapat gelaran sebagai ketua orang-orang munafik. Okey, kita kembali kepada tajuk kita, cerita dusta. Berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, iaitu selepas daripada mereka pulang daripada peperangan Bani Mustalaq.
Okey. Dalam peperangan Bani Mustaliq, baginda Rasulullah membawa 2 orang isteri yang ditugaskan sebagai, yang pertama sebagai jururawat, yang kedua sebagai tukang masak. Okey. Mereka tadi dibawa secara bergili-gili di setiap peperangan. Rasulullah akan mengundi mereka yang mana terpilih untuk menyertai Rasulullah dalam peperangan. Dan dalam peperangan Mustaliq, baginda Rasul membawa 2 orang. Yang pertama Sayyidatina Aisyah, yang kedua Ummu Salmah. Dan yang ketiga tadi, yang baru tadi, itu Juwairiyah. Okey, dalam balik daripada peperangan Bani Mustaliq, 3 orang isteri baginda Rasulullah terlibat. Tetapi dalam cerita ini hanya Aisyah. Okey, kenapa Aisyah boleh terlibat? Kita akan lihat. Okey, Aisyah terlibat dalam peristiwa ini kerana dalam perjalanan daripada Bani Mustaliq ke Madinah, Rasulullah SAW mengarahkan tenteranya untuk berehat sebentar di satu kawasan, dan Aisyah pada waktu itu ingin menqadha hajat, maka beliau pergi jauh daripada kawasan rombongan. Dan dalam perjalanan itu, kalung yang dihadiahkan atau rantai yang dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Aisyah tadi hilang. Maka beliau mengambil masa yang lama untuk mencari kalung tersebut, dan akhirnya setelah sampai di kawasan yang terakhir persinggahan Aisyah, iaitu tempat berhentinya tadi, semua rombongan dah hilang. Dah semua dah pergi. Kenapa? Mereka menyangka bahawa Aisyah berada di atas unta pada waktu itu. Sebab apa? Badan Aisyah pada waktu itu masih lagi kecil. Menyangka bahawa Aisyah ada di atas unta, sebab di atas unta tadi buat satu binaan. Dalam binaan tadi dibuat macam pondok. Aisyah duduk dalam tu, di bawah tak nampak yang berada di atas unta tadi. Maka Aisyah tadi ketinggalan. Dan dalam keadaan tersebut, maka muncullah seorang lagi watak, iaitu Safwan bin Mu'tal. Siapa Safwan bin Mu'tal? Okey, Safwan bin Mu'tal tadi adalah seorang tentera yang diarahkan oleh Rasulullah, yang berada di barisan yang terakhir, memantau sekiranya ada kehilangan ataupun ada mereka yang tersesat. Maka Safwan bin Mu'tal yang akan jumpa dan akan membawa mereka kembali ke Madinah. Dan disebabkan Aisyah tadi juga dijangka dan diketahui dia tersesat, maka Safwan Mu'tal tadi mengarahkan Aisyah naik ke atas unta dan mengikut sampai jumpa rombongan yang membawa Aisyah tadi. Kenapa Safwan bin Mu'tal tadi boleh kenal Aisyah? Sebab pada waktu itu mereka tutup semua daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Isteri Rasulullah dia wajib tutup semua daripada kepala, kaki, dan hanya nampak mata saja. Kata Safwan bin Mu'tal dapat kenal Aisyah kerana dia pernah melihat Aisyah sewaktu sebelum turunnya ayat Al-Quran menyatakan bahawa isteri-isteri baginda Rasulullah perlu memakai hijab. Sebab tu Safwan bin Mu'tal dia kenal, tengok mata pun dia dah kenal dah. Itu Aisyah. Maka Aisyah ni dihormati bukan sekadar sebagai seorang isteri Rasulullah, tetapi dia dihormati, dia adalah sebagai seorang anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Selepas sampai di pinggir Madinah, jumpa dia kembali dengan rombongan, maka satu peristiwa yang berlaku di situ adalah Abdullah bin Ubay memfitnah dengan menyatakan bahawa Safwan bin Mu'tal dan Aisyah melakukan hubungan sulit, hubungan terlarang. Yang ini fitnah yang besar berlaku kepada wanita suci. Kita tahu bahawa Aisyah ni bukan calang-calang orang. Daripada kecil dia bersama dengan Rasulullah, dan dia akan melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Termasuklah Safwan bin Mu'tal, seorang tentera yang hebat, seorang tentera yang mengetahui dosa pahala. Maka Safwan bin Mu'tal tadi dituduh melakukan hubungan sulit disebabkan suara yang bermula daripada Abdullah bin Ubay. Daripada awal Abdullah bin Ubay ni tak puas hati dengan Islam. Kenapa? Sebab dia menyangka bahawa selepas Islam datang ke Madinah, maka dia akan dilantik sebagai pembesar di Madinah. Sebab dia lah yang paling hebat pada waktu itu di Madinah. Tetapi sebaliknya berlaku. Dari situlah bermulanya dendam Abdullah bin Ubay terhadap Islam. Dan akhirnya
dia membuat berbagai-bagai masalah terhadap Islam, menghasut supaya memusuhi Islam. Mereka menyamar sebagai Islam, tetapi pada dasarnya mereka membenci Islam. Okey. Dan dalam peristiwa tadi menyebabkan Rasulullah SAW berduka cita dan sedih apabila isteri baginda difitnah. Baginda serba salah, sama ada ingin mempercayai ataupun tidak, kerana baginda tak nampak. Akhirnya baginda memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa petunjuk supaya membersihkan, membetulkan keadaan, mendapat kecaman. Itu bagi pihak Rasulullah. Tetapi bagi pihak Aisyah tidak mengetahui berkenaan dengan fitnah itu berlaku, kerana seusai pulang daripada perang, Aisyah jatuh sakit selama sebulan. Sakit sebulan bersama Rasulullah, dan apabila dah sembuh, Rasulullah menghantar dia kembali ke rumah ayahandanya, iaitu Abu Bakar. Okey, di rumah Abu Bakar Aisyah mengetahui daripada Mistah bin Asasah. Mistah bin Asasah tadi adalah ibu kepada seorang yang membawa berita fitnah tadi dan sampai ke telinga Aisyah. Selama sebulan Aisyah tak tahu, tiba-tiba dia tahu bahawa dia difitnah melakukan satu perkara yang kotor. Dan Aisyah cuba untuk memberitahu kepada kedua orang tua dia, ibu bapa dia, dan mendapat reaksi yang kurang menyenangkan. Abu Bakar tidak ingin komen apa-apa pun sebab Rasulullah pun senyap. Abu Bakar tak nak buat apa dah, sebab Nabi sendiri pun senyap, takkan dia nak komen lebih-lebih. Jadi Abu Bakar mengambil pendekatan untuk berdiam diri. Dan sehingga pada akhir-akhir kisah tadi, turunnya satu ayat Al-Quran menyatakan bahawa dalam kes tersebut, dalam cerita tersebut, rupa-rupanya hanyalah fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay untuk mengucar-kacirkan ataupun untuk membuat satu kekacauan, menimbulkan kemarahan dalam umat Islam di Madinah pada waktu itu. Dan akhirnya apabila turunnya ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 menyatakan bahawa siapa yang melakukan fitnah kepada mereka yang suci, wanita yang suci tadi, dikenakan sebatan sebanyak 80 kali sebatan. Okay. Maka ada 3 orang yang terkena sebatan. Kamu boleh semak dalam buku teks pada muka surat 30, surat 30 boleh semak buku teks, iaitu mereka yang dihukum sebat kerana menyebarkan fitnah terhadap Aisyah ialah yang pertama Hamnah binti Jahsy, Mistah bin Athathah dan Hasan bin Sabit. Ketiga orang tadi dihukum sebanyak 3 kali sebatan akibat daripada menyebarkan fitnah, menyatakan bahawa Sayyidatina Aisyah melakukan hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'tal seusai daripada pulang daripada peperangan Bani Mustaliq. Ini adalah satu cerita yang boleh dikatakan satu cerita yang menduka citakan bagi Aisyah sendiri dan bagi umat Islam keseluruhannya. Kita tengok apakah kesan dan iktibar daripada peperangan ataupun peristiwa cerita dusta ini. Okay, yang pertama, secara khususnya peristiwa ini telah mencemarkan maruah seorang perempuan yang dipanggil sebagai Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Okey. Kita tahu Sayyidatina Aisyah ini sehingga sekarang adalah seorang wanita yang meriwayatkan beribu-ribu hadis, 200,000 hadis, dan dia sendiri bersama dengan Rasulullah pada awal remaja sehinggalah Rasulullah wafat. Dan apabila benda ini berlaku kepada beliau, maka menyebabkan maruah beliau tercalak. Dan kita tahu bahawa Aisyah ni tidak pernah menyentuh atau disentuh oleh mana-mana lelaki kecuali Rasulullah. Okey, yang kedua, sikap jahat orang munafik terbongkar. Akhirnya kita tahu bahawa orang munafik ni akan berusaha bersungguh-sungguh berbagai cara untuk membuat perspektif negatif ataupun buruk terhadap Islam. Kita tahu bahawa 3 tanda-tanda orang munafik yang kita selalu dengar. Boleh rujuk juga buku teks Musa 30, ada info ada ditulis. Yang pertama, bercakap bohong. Ni tanda orang munafik. Kita kalau ada pernah bercakap bohong dengan
cikgu ke, dengan ibu ayah ke, dengan adik-beradik kita ke, abang kita, kakak kita ke, adik kita ke, maka kita automatik sahabat kepada Abdullah bin Ubay, orang munafik. Apabila bercakap bohong. Yang kedua, apabila memungkiri janji. Ini juga tanda-tanda orang munafik. Bercakap bohong, mungkir janji. Berjanji tapi tak tunaikan janji. Itu tanda-tanda orang munafik. Dan yang ketiga, bertengkar atau bergaduh melampaui batas. Sebab Islam dah tahu bahawa kalau nak bergaduh, bertengkar, hanya limit 3 hari saja. 3 hari tak bertegur lagi, dua-dua yang tak bertegur tadi berdosa. Dan mereka juga tergolong daripada golongan munafik. Golongan munafik tadi bawah, atas sikit daripada orang kafir. Sebab dia mengaku Islam, dia solat, dia puasa, dia keluarkan zakat, dia buat baik, tapi hati dia sebenarnya benci kepada Islam. Dia tak ikut apa yang Islam suruh. Jadi kita jangan ada sifat orang munafik. Kamu bohong, janji tak tunaikan, itu tanda munafik yang jelas kita tahu. Okey. Dan secara keseluruhannya kita boleh lihat di sini cerita ini memperlihatkan kepada kita supaya sekiranya kita mendengar atau mengetahui satu berita tadi, mendengar berita, maka kita kena selidik dulu berita tadi supaya kita tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Kadang-kadang kita dengar sahaja berita, kita terus percaya dan kita sebarkan berita tadi. Sama terjadi macam Aisyah tadi. Dengar saja berita daripada Abdullah bin Ubay, tanpa usaha-usaha mereka sebarkan. Seluruh kota Madinah, menyebabkan kota Madinah tadi timbulnya satu fitnah yang besar. Dulu ada Nabi dan Allah boleh turunkan wahyu untuk sucikan ataupun membetulkan kembali keadaan. Tetapi sekarang dah tak ada Nabi, dah tak ada Rasul, maka kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi lebih baik kita diam dan senyap. Jadi saya harap kamu semua boleh faham berkenaan dengan ringkasan cerita dusta tadi. Boleh rujuk kembali buku teks surat 27 dan saya nak kamu jawab beberapa soalan yang akan diberikan selepas ini dan hantar kepada saya, serta buat ringkasan, sedikit ringkasan, nota ringkas berkenaan dengan cerita dusta tadi dalam buku tulis. Dan pastikan, ni yang paling penting, tulis tu pastikan tulisan cantik dan jelas. Tulisan cantik dan jelas. Siap lambat tak ada masalah, pastikan cantik dan jelas. Saya boleh baca, kadang-kadang hantar saya tak boleh baca, jadi rugi. Kamu tulis dah betul tapi tak boleh baca, rugi. Jadi ambil masa tulis. Yang pertama, pastikan tulisan cantik dan kemas. Itu paling penting. Siap lambat tak ada masalah. Penting tulisan cantik, jelas, boleh dibaca. Kalau tak boleh baca, rugi. Okey, sekadar itu saja untuk kelas kita pada pagi ini. Saya harap semua bersedia untuk seterusnya. Kita ada tajuk seterusnya sehingga kita tajuk yang terakhir. Okey, saya harap kamu boleh buat kerja yang saya berikan tadi. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.